Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hormati pada semua sedang hadirin muslimin pada pagi ini. Alhamdulillah dapat juga kita berkumpul pada pagi ini pada hari Sabtu, yang mungkin sebahagian daripada kita ni mungkin tidak bekerja, bagi yang bermajikan mungkin tidak bekerja, dan mungkin yang bekerja sendiri mungkin pagi ini sedang berehat-rehat untuk mungkin persiapan sampai ini untuk pergi kerja. Jadi dalam kita menunggu waktu siang, ada baiknya kita melihat beberapa peringatan-peringatan, untuk kita sama-sama ingat mengingati, seperti mana disebut dalam Quran, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Baik, saya akan membacakan beberapa hadis. Baik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara saya mendapat tahu bahawa saya telah berbuat baik atau saya telah berbuat jahat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila kamu mendengar jiran-jiran kamu mengatakan bahawa kamu telah berbuat baik, maka sememangnya kamu telah berbuat baik. Dan apabila kamu mendengar jiran-jiran kamu mengatakan bahawa kamu telah berbuat jahat, maka sememangnya kamu telah berbuat jahat." Ya, ini hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi bila ada kata seruan ya tu, ya Rasulullah, ni satu ilmu dari segi bahasa Arab. Bila ada ya munada mansub bil fathah, tu dari segi i'rabnya. Mana bila ada perkataan ya mesti baris atas, ya Rasulullah. Kadang-kadang saya dengar ada jemaah bila ya Rasulullah, salah tu. Dari segi baris, bila ada perkataan ya maknanya wahai, itu dari segi bahasa Arab maknanya munada, harfun nida, huruf seruan. Maka perkataan selepasnya ialah bila munada atau nida, dia mansub bil fathah, berbaris di atas. Jadi dia kena ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Baik, disebut di dalam hadis ini bahawa apabila kita ni nak tahu baik atau tidak, bukan kita kata saya ini baik. Siapa-siapa boleh cakap saya baik, semua boleh mengaku baik. Tetapi sebenarnya nak betul kita baik bila orang kata kita baik. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita tak boleh nak kata anak saya ni baik. Betul ke anak kita baik? Tapi bila orang di luar sana, cikgu di sekolah sana, jiran di keliling kita mengatakan anak kita baik, maka insya-Allah anak kita baik. Tapi kalau kita kata anak saya ni baik, kat rumah pijak semut pun tak mati, saya balik dia tengah baca buku, tapi di luar cikgu kata dia anak ini nakal, jiran kata anak kita nakal, maka mana yang betul? Kata jiran itu yang betul. Tetapi kadang-kadang kita tertipu dengan keadaan. Ini dah macam cerita anakku Ustaz Ali lah. Anakku Ustaz Ali itu satu contoh yang terbaik. Walaupun cerita tu dah lama dulu, dah lebih mungkin 50 tahun yang lalu, tetapi lihat bagaimana Al-Yarham Piramli boleh membuat satu filem yang menggambarkan inilah sebahagian realiti masyarakat kita. Bila terlalu mempercayai anak kita, sebenarnya sebagai ibu bapa, bila dengan anak ni tuan-tuan, kita bukan tak percaya, tapi kita berhati-hati. Yang penting bila mana orang kata anak kita sedemikian, kita kena percaya. Jangan kita kata, jangan mengada-ngada, jangan buat cerita anak saya baik. Ada kes begini, bila cikgu marah di sekolah,
Anak cerita balik rumah, anak cerita di rumah. Besok mak bapak datang serang cikgu di sekolah. Bila cikgu kata anak encik sekian-sekian, tidak, saya tak percaya, anak saya baik. Ini jadi masalah. Bila keadaan begini, anak dibela dengan keadaan yang sebenarnya anak itu yang salah. Itu menyebabkan anak kadang-kadang menjadi besar kepala. Sistem pendidikan kita sekarang ini dah susah, tuan-tuan. Dulu kalau kita kata cikgu tu, budak akan takut sebab cikgu bawa rotan. Sekarang cikgu nak bertindak pun susah. Budak pula duk something, apa cikgu boleh buat. Lebih-lebih see you in court. Jangan main, bapak saya lawyer. Oh, bukan main. Susah sekarang. Tak apa jadi cikgu tahulah. Banyak sebanyak akta-akta yang menyebabkan kadang-kadang pergerakan niat kami nak mendidik kadang-kadang jadi terhalang kerana akta yang banyak. Jangan sampai guru-guru hanya datang mengajar tetapi tidak mendidik. Maknanya itu dah peringkat cikgu dah tak sayang lah. Dia datang, dia ngajar, buku mana tak ada, lantak kamulah. Kan dia marah, cerepok mak bapak. Kamu nak buat tak nak sudah. Kalau sampai begitu maknanya kesian budak tu. Sebab mungkin sudah tidak diberi perhatian. Jadi apapun seperti hadis ini, Nabi sendiri dah menerangkan bahawa nak tahu kita baik atau tidak bila mana orang lain, jiran kita mengatakan kita baik, insya-Allah kita baik. Kalau dia kata kita ni tidak baik, maka kamu memangnya tidak baik. Baik, hadis yang kedua. Sayyidina Abdul Rahman bin Abu Qurat radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk, maka para sahabat telah menyapu-nyapukan wajah dan badan mereka dengan lebihan air wuduk baginda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang menyebabkan kamu semua melakukan sedemikian? Mereka menjawab, cinta Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka bahawa dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya mencintainya, maka hendaklah dia bercakap benar apabila dia bercakap, menunaikan amanah apabila dia diberikan amanah, dan berlaku baik terhadap orang yang berjiran dengannya. Baik, di sini disebut satu ketika Nabi berwuduk, lebihan air tu sahabat ambil, sahabat tak ada, kemudian sapu muka dan badan. Sebenarnya sahabat buat begitu nak mengambil barakah, barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni seluruh badannya ada barakah. Tu sebablah kita pernah dengar kisah di mana sahabat sanggup minum darah bekam Nabi. Nabi bekam, darahnya itu disuruh buang, tapi sahabat sanggup minum sebab nak mendapat barakahnya tu. Cuba kita minum darah jadi apa? Jadi Dracula ke jadi mak lampir ke? Tu kita. Tapi Rasulullah masya-Allah seluruh badannya ada barakah. Hatta bila Nabi sendiri beristinja atau istinja tu buang air besar atau air kecil, bumi akan tutup dan tidak ada bau busuk macam kita ni. Kalau kita masya-Allah, maknanya betapa Allah memelihara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semua terpelihara, tidak ada yang busuk. Hatta peluh Nabi wangi. Kita kalau baju berpeluh pula tu dah berpeluh, diletak ditimbun-timbun dengan baju lain, memanglah bau hapak betul baju kita. Tapi Nabi peluhnya wangi. Peluh Nabi wangi. Masya-Allah. Kita kalau ketiak ni dah basah bekerja, baunya
Kata Jawanya mambu ni penguk. Betul ya Haji? Jawanya bahasa dengan masih kata tu mambu mau penguk. Ukur rai ni ayu terok-terok tapi KLM mambu penguk. Tak tahu itu bahasa orang-orang lama. Ya, itu kita. Baik. Jadi bila Nabi tanya kenapa kamu buat begini? Mereka menjawab kerana cintakan Allah dan Rasulnya. Sebab cinta Allah Rasulnya kami sanggup buat ini. Ambil tadahan air wuduk lebihan kami sapu pada badan untuk mendapat barokahnya. Lalu Nabi berkata, sesiapa yang mencintai Allah dan Rasul ataupun nak dirinya dicintai Allah dan Rasul, maka disebut 3 perkara di sini. Maka adalah yang pertama dia bercakap benar. Mana satu? Yang pertama kita nak mendapat cinta Allah dan Rasul, yang pertama bercakap benar, tidak bohong, tidak temberang, bukan kaki kelentong. Maknanya bila dia bekerja bercakap benar, berniaga cakap benar, tidak ada pusing sana pusing sini. Kadang bila ada orang bekerja, kalau yang jenis kerja makan gaji kerani tu nak pusing-pusing susah sikit. Ini kau jenis yang bekerja sendiri, mungkin dia ejen ke atau mungkin dia tauke ke, ada pusing sana pusing sini. Tapi ini apapun bila dia melakukan penipuan dalam percakapan, maka ini sudah tidak mendapat cinta Allah dan Rasul. Yang pertama, ya. Kemudian menunaikan amanah apabila diberi amanah. Ini satu sifat orang-orang mukmin. Dan salah satu sifat orang-orang munafik, apabila dia beri amanah dia mungkir. Dibagi amanah dia mungkir, dia khianat. Itu sifat orang munafik. Dan orang-orang yang beriman, dia bila dia beri amanah dia tunaikan tanggungjawab tersebut. Bagi kita yang mungkin ada kehilangan keluarga dan kita pula mungkin menjadi pemegang amanah, ini perkara yang penting tuan-tuan. Kalau kita dengar ceramah bahagian Ustaz Aini Jonli kan, dia cerita tentang wasiat, tentang hibah, tentang faraid. Ini kerap berlaku bila mana orang-orang yang menjadi pemegang amanah, akhirnya dia yang sapu bersih segala harta benda itu. Itu tak amanah namanya. Sebab dia bukan pemilik harta, dia hanya pemegang amanah untuk uruskan harta tersebut untuk diserahkan kepada yang hak. Bila dia menguruskan harta tersebut lalu diambil harta itu dan tidak sampai kepada orang yang sepatutnya, di situ dia sudah khianat, sudah memakan harta orang. Dan mungkin lebih teruk, dia makan harta anak yatim. Kalau ada waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu, ya, dan kita uruskan pula harta itu, dia ada anak yatim, anak kecil, ya. Dan kita tahu antara dosa yang besar ialah apabila kita makan harta anak yatim. Sebab itulah kadang orang-orang yang ambil berat benda ni, harta anak yatim ni, sampai ke tahap tuan-tuan, bila orang yang ada kematian buat kenduri pun kita nak datang duk fikir. Kadang-kadang tanya tuan rumah, ini kenduri ni duit mana? Ya, takut orang yang meninggal itu dia masih ada waris, ada anak yatim, digunakan duit dia tu, anak yatim tu, untuk kenduri, untuk kita datang makan. Kita datang memang sedap, tunggu tak ada orang mati ke minggu ni? Tak ada lah tahlil. Menunggu orang mati sebab ada tahlil nak makan kenduri. Tunggu ambeng. Tapi sini kurang dah ambeng. Kalau kawasan-kawasan Tanjung Karang sampai Bernam sana kuat lagi ambeng. Sini kalau ambeng semua dah bungkus kecil-kecil, RM7, RM8. Tuan-tuan tinggal balik senang. Saya kalau balik kampung Tanjung Karang sana memang masih kuat lagi. Kalau kenduri mesti ambeng sak talam, mangane wang papat, wang lima, bagikan.
Kalau 4 orang senang, belah 4. Kalau 5, macam mana nak bagi 5 ni? Pisau sengit sikit, sini sengit sikit, sayurnya, nasinya, ayamnya pula macam mana bagi 5? Susah. Kalau bagi 4, tarik, dah 2. Yang 2 ni belah 2 lagi jadi 4. Kalau 5 memang susah. Ya. Ini yang, tapi orang kita ni susah dah, tak biasa. Saya ingat bukan cakap budak, bagi orang tua pun duk mikir juga macam nak bahagi. Ya. Sebab tu saya biasa kalau di kampung, kalau kenduri, saya tak pernah buat, saya suruh orang buat je. 3 hari kan? Wak ngayalah. Tak biasa buat. Ya, tak biasa. Bagi orang yang biasa. Ya. Baik. Mana tadi? Saya cakap apa tadi? Sampai ke sini. Tadi ya, yang mana yang kedua tadi, bila dia berikan amanah, dia tunaikan amanah dengan sebenar-benarnya. Itu tadi saya katakan, bila macam kenduri itu. Ya. Ini tadi contoh bila ada kematian, mana waris itu diberikan hak oleh orang yang memegang amanah. Ingat, ya, pemegang amanah bukan pewaris harta. Pemegang amanah ialah orang yang menguruskan harta dan perlu diserahkan kepada yang sepatutnya. Ini kerap banyak berlaku kes-kes begini. Kemudian yang ketiga disebutkan ialah orang yang baik dengan jirannya. Jadi tuan-tuan fikir, kita ni dengan jiran okey tak? Dengan jiran sebelah kiri, sebelah kanan. Jiran tu ialah orang yang terdekat dengan kita. Ada satu hadis disebutkan 40 rumah yang berdekatan dengan kita, itulah jiran kita. Tak kira sama ada di depan, belakang, kiri, kanan. Kalau rumah flat, ada atas, ada bawah. Ya. Itu jiran. Dan jiran dia ada hak. Ada jiran yang haknya sebagai jiran, jiran saja. Ada jiran yang haknya sebagai jiran dan juga Islam. Dan ada juga hak jiran yang 3, iaitu jiran, hak Islam dan juga hak keluarga. Kalau jiran tu hanya dia sebagai orang India atau Cina, dia tetap ada hak. Satu hak dia, iaitu sebagai jiran. Kita kena hormati dia sebagai jiran, bukan sebagai musuh. Kalau jiran tu Melayu, Islam macam kita, dah ada 2 hak. Hak jiran dan juga hak Islam. Kalau yang duduk sebelah kita tu adik-beradik kita, ada 3 hak nak kena jaga: jiran, Islam dan juga keluarga. Dan kita kena ingat, jiran adalah orang terdekat dengan kita. Kalau berlaku apa-apa pun, memang jiran lah yang paling cepat datang. Tuan-tuan, bila berlaku kebakaran ke, kemalangan di rumah ke, rumah runtuh ke, kemalingan ke, jerit tolong, siapa datang? Bila tolong? Jiran sebelah yang paling dekat yang datang dulu. Takkan hello, adik-beradik kat mana? Kat Terengganu sana. Tak sampai lagi, 8 jam nak sampai. Kat Kelantan sana 7-8 jam baru sampai. Yang sampai jiran dulu. Sebab tu kita dengan jiran, tuan-tuan, jangan samsing. Dengan jiran kena berbaik. Jadi kadang dengan jiran punya cengel, tak bertegur sapa dengan jiran, kata orang tak bertimbang rasa, tak boleh lebih kurang. Ada jenis begini, pokok bunga dia masuk sikit je sound, ada pokok pelam dia masuk sikit je bising. This is my area, no exit, no entry. Masuk je potong. Dan kita pula yang pokok kita pergi sebelah pun kenalah, kata orang, bertanggungjawab. Dah tahu pokoknya pergi sebelah, dah ganggu rumah sebelah, bagilah belam ni ke sebelah. Tak apalah, sebab pokok saya ni pelam ni dah masuk rumah tuan, saya bagilah yang masuk ni bagi kat tuan. Kita sama-sama rasa. Barulah jiran itu rasa seronok. Tak apalah, kau punya pokok masuk rumah aku pun tak apalah.
ada juga bahagian. Ini dia dah lah masuk, lepas tu kedekut. Ini pokok saya punya kan, yang masuk rumah kamu tu bahan antar rumah saya lagi. Itu sebablah rumah sebelah, kau masuk rumah aku je, aku cantas je. Dah kedekut, tak bertimbang rasa. Itu orang kedekut tai hidung masin. Bila tak ada timbang rasa, tak ada tolak ansur, macam jadinya? Duk bergaduh je, cari pasal je. Tu belum kira sampahnya masuk lagi. Dia cari pasalnya memang. Tu yang ada dalam CCTV, tengok YouTube kan ada jiran kadang sapu-sapu sampah, tu jiran sebelah tak ada, sampah sebelah. Sebab jenis yang berjiran tak baik hubungannya, bergaduh dengan jiran, macam mana jadinya? Tapi kalau dengan jiran baik, Masya Allah, banyak kebaikannya. Pun dalam YouTube tuan-tuan boleh nampak ada kes-kes yang CCTV rakam. Jiran sebelah sidai baju, jering apa kata orang, si penyidai yang ada roda tu kan, hujan. Jiran sebelah tengok, nak hujan. Jiran tak ada orang jirannya ni. Dia sanggup panjat tembok pergi jiran sebelah, dia tarik bajunya masuk di bawah bumbung. Bila sampai dia sanggup buat begitu, panjat rumah jiran semata-mata nak selamatkan bajunya daripada kena hujan. Maknanya dia mesti dengan jiran tu hubungannya baik. Ya. Mesti hubungannya baik. Jadi bila tuan rumahnya balik, kenapa dah teralih bajunya? Tadi kat depan. Mungkin jiran sebelah akan cakap, minta maaf lah, saya tadi panjat rumah masuk sebab nampak nak hujan. Dah mula hujan, saya tarik bajunya masuk bawah rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kita nak begini hubungan yang baik. Sebab bila apa-apa, jiran juga yang sampai dulu. Bukan keluarga kita yang jauh di hujung semenanjung sana, dia akan sampai lambat. Jadi jangan jiran kita kena berbaik. Kawasan parking kena bertimbang rasa lah. Jiran sebelah ada kenduri. Kalau rumah kampung no hal, tak ada masalah. Rumah kampung memang parking dia, pasang 10 kemah pun boleh. Ini rumah-rumah perumahan kan ruang sempit. Kadang nak parking pun terpaksa tumpang jiran sebelah. Minta maaf lah, tumpang kami ada kenduri, tumpang boleh tak? Jiran sebelah kena bertimbang rasa. Kita apalah, pakailah. Kalau ada kenduri besar, jiran-jiran pun bersepakat parking kat luar, sebab nak memberi peluang pada jiran yang sedang buat kenduri. Mana ada timbang rasa, tolak ansur. Cuba kau dengan jiran tak baik, ingat je nak bagi peluang ke? Lantak engkau lah, kau nak kenduri ke, nak apa ke, yang penting depan rumah ni memang tak boleh kacau. Apa nak jadi, jadilah. Kalau macam itu, memang takkan menjadi satu suasana keadaan yang gembira, yang ceria. Akan stres saja kita ni, ya? Sebab tidak ada hubungan yang baik. Jadi Nabi sebut di sini 3 perkara yang untuk kita mendapat cinta Allah dan cinta Rasul. Iaitu pertama disebut tadi ialah bercakap benar, tidak bohong, tidak kelentong. Yang kedua, tunaikan amanah apabila dia diberikan amanah. Dan yang ketiga ialah berbaik dengan jiran. Ya, itu hadis yang kedua. Ada bahasa lagi, ya? Biarlah macam kuliah lah, terus habiskan terus sampai bunyi jam lah. Baik, kemudian hadis yang ketiga. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada kalangan orang-orang yang bergaduh, yang pertama sekali akan dibentangkan untuk dihisap pada hari kiamat ialah tentang 2 orang jiran, yakni dalam hak-hak sesama hamba. Urusan antara 2 orang jiran yang pertama akan dibentangkan. Apa ceritanya? Ya, saya fahamkan lagi. Daripada kalangan orang-orang yang bergaduh, yang pertama sekali akan dibentangkan untuk dihisap pada hari kiamat ialah tentang 2 orang jiran, yakni dalam hak-hak sesama hamba. Urusan antara 2 orang jiran yang pertama akan dibentangkan. Mungkin yang saya faham sini ialah
Kita ambil hadis dulu lah. Saya kurang faham hadis ini. Baik, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin melakukan keburukan kepada penduduk Madinah, maka Allah SWT akan cairkan dia dalam api neraka sebagaimana cairnya timah apabila dipanaskan ataupun larutnya air garam dalam air. Ya. Sesiapa yang ingin melakukan keburukan pada penduduk Madinah. Ya, mungkin ini simbolik Nabi nak bagi tahu, ya, kalau dia ingin melakukan keburukan pada penduduk Madinah, maka Allah akan cairkan dia dalam api neraka sebagaimana cairnya timah yang dipanaskan ataupun larutnya garam dalam air. Maknanya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh buat keburukan di tempat kita duduk. Maknanya kita masih berkaitan dengan jiran ni lah, duduk sesama jiran, sesama tetangga, satu kampung, satu Korea. Ya, kena ada hubungan yang baik, tidak ada buat perkara yang buruk. Ya, ni kadang-kadang kita ni ada jenis-jenis orang yang kalau di kampung kita menjadi masalah. Sehingga orang kampung kenal, oh ini memang kaki mungkin pencuri ke, dia ni memang kita kenal sebagai Samsing ke, macam Samsing kamu dusun ke. Dia lah kaki rembat ke. Sampai kita begitu. Kadang-kadang ada di kampung tu kita kenal seseorang tu dengan watak yang tidak baik. Kalau kata kaki rembat, memang tak ada orang lain, memang dia lah. Kalau ada isu rumah kecurian, memang biasanya dia lah orangnya. Begitu, sampai begitu sekali. Ya, orang-orang begini yang merosakkan masyarakat setempat. Ya. Maka orang-orang begini yang akan menerima balasan di akhirat besok. Jadi lagi. Baik, satu lagi hadis. Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan wanita yang hitam wajahnya kerana menanggung susah payah berusaha membesarkan, memelihara dan menjaga anak-anaknya sebegini pada hari kiamat. Hazrat periwayat hadis ini telah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Maksudnya ialah bagaimana kedua-dua jari ini berdekatan antara satu dengan lain. Demikian juga keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan wanita itu. Di samping itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang wanita yang hitam wajahnya itu, iaitu wanita yang telah kematian suami, tetapi di sebalik kecantikannya, kemuliaan dan kedudukannya, dia tidak berkahwin lain semata-mata untuk membesarkan anak-anaknya, sehinggalah anak-anak itu boleh berdikari atau mereka meninggal dunia. Ya. Nak sebut di sini betapa rapatnya, ya, Nabi dikatakan dengan seorang wanita yang sepatutnya mungkin cantik, ayu, tetapi kerana membesarkan anak, menjaga anak, disebut ini, ya, dia memelihara, membesarkan anak-anak sehingga wajahnya dah tak secantik yang sepatutnya, sebab dia menjaga, memelihara, membesarkan anak. Ya. Maka orang begini yang Nabi kata, Nabi berhampiran, Nabi dekat dengan orang-orang gini. Ya. Sebab apa? Sebab dia telah kematian suami, dan di sebalik kecantikannya, kemuliaannya dan kedudukannya, dia tak berkahwin. Dia tetap membesarkan anak-anak dengan sebaik mungkin. Tapi biasa memang kita dengar orang perempuan bila dah meninggal suaminya, dia terus menjaga anak-anaknya seperti dia juga ayah dan dia juga ibu. Biasa kita dengar. Tapi kalau ayah meninggal isterinya, ada anak kecil, tak lama kahwin ada lagi. Alasannya anak kecil sama nak jaga ni, saya nak bekerja. Ya, tak lama dah. Orang kata kubur merah lagi, dah cari lain dah. Ya. Sebab
Sebab tu orang kata apa? Seorang ibu dia boleh menjadi ibu dan ayah, tapi seorang ayah susah nak jadi ayah dan ibu. Ada yang boleh kekal terus menduda membesarkan anak, tapi yang saya nampak lebih wanita itu lebih cekal membesarkan anak dengan sendiri berbanding lelaki. Lelaki ni bila dah sendiri tak lama dia. Ya. Kalau anak dah besar mungkin lain cerita ni. Ini kalau jenis anak kecil-kecil, sebab mungkin dari segi kehidupan kita tuan-tuan, orang perempuan ni dia biasanya dalam rumah, dia jarang keluar, dia lebih di rumah. Dia keluar kerja, lepas tu dia balik. Orang lelaki ni dia banyak di luar, dengan masyarakat, dengan surau, dengan apa saja aktiviti di luar. Jadi bila kerap di luar, anak kat rumah siapa nak tengok? Dia tinggal aja, kesian. Jadi memanglah kena ganti, cari ibu baru. Bukan apa, untuk anak-anak di rumah, ya. Bukan nak kata wah ini dah tak sayang ke dengan bekas isterinya, ya, dah cari ganti. Dia sebenarnya istilah apa, sebagai bukti cinta, bila saya mati abang jangan kahwin lain. Itu sebenarnya bukan satu perjanjian yang baik. Sebab itu lagi menganiaya perjanjian begitu. Patutnya selagi saya hidup, jangan kahwin. Tapi kalau saya dah mati, kahwin lah, tak masalah. Sebab untuk anak-anak ada yang jaga. Sebab ada tahu, sebab kita ni lelaki biasanya berada dalam keadaan sibuk di luar, dengan masyarakat, ya. Tak tahulah kalau ada orang lelaki yang duduk rumah je, balik kerja duduk rumah, kat rumah je, besok keluar kerja lagi, balik rumah je. Jarang, ya, jarang. Biasanya kita berada di luar, ya. Jadi itulah Nabi nak sebut betapa wanita yang begini, ya, sampai dia dah nampak tidak cantik, sampai hitam kulitnya kerana kesibukan membesarkan anak-anaknya. Akhirnya Nabi kata, aku sangat rapat dengan orang yang begini, yang berjiwa kental begini, seperti mana rapatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Nak kata begitu rapatnya. Maknanya Nabi mengakui, mengiktiraf wanita yang begini, yang sanggup membesarkan anak sendirian dan tidak berkahwin lagi, ya. Wallahu alam. Cukup pada pagi ini, ya. Jam pun dah berbunyi, ya. Alhamdulillah kita dapat kongsi beberapa hadis, ya, untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini dan mengisi masa. Sebab kita pun pentas kira pagi ni pun ada kesilapan teknikal, dia tak dapat sampai. Alhamdulillah, ya, seorang-seorang kita dapat mengisi pagi ni dengan ilmu yang bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian untuk kita menjadi lebih baik, ya, daripada semasa ke semasa. Ingat, hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Kalau tak boleh baik pun, sekurang-kurangnya kita ada azam untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Allahu alam, ya. Yang baik pada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Dan saya akhir dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.